Ustaz Balisyah, kalau kita angkat apa yang Ustaz Ilyas sebutkan tadi, bahawa media ini merupakan perlu dimanfaatkan oleh agama supaya berkembang perkembangan ilmu dan sebagainya. Namun apabila kita sebut soal media, ramai orang menuju ini adalah ilmu barat. Kalau nak siapkan pentas ini, nak jadi juru kamera ataupun menjadi orang media ini, maknanya orang yang mengikut pengajian sekular sebagainya. Walhal sebenarnya Islamlah merupakan agama yang begitu sesuai dengan perkembangan semasa dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh jawab juga soalannya, adakah Islam ini dikatakan agama yang jumud dan tidak ada kreativiti dan inovasinya dalam agama Islam? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Adalah tidak benar kita mengatakan Islam ini tidak ada idea kreatif, inovatif ataupun tidak mesra dengan media. Bahkan kalau kita rujuk maksud Nabi itu sendiri. Nabi dalam bahasa Arab daripada perkataan naba'a, al-amba, artinya berita. Nabi itu sendiri adalah punca berita. Dan berita adalah perkara yang sangat rapat dengan soal media. Sebab itu seorang pendakwah dia tidak boleh elakkan situasi sekeliling yang sentiasa berubah. Sebab itu kalau kita belajar tentang media dalam soal penyebaran, media cetak hanya orang boleh ingat 10% saja diingati. Kalau radio hanya 20% saja diingati. Kalau gambar 30% diingati. Tapi kalau TV dan video 50% lebih diingati dari segi penyebaran. Baca, dengar, lihat, terlibat. TV dan juga video dia ada involvement, dia ada penglibatan. Sebab itu dalam konteks kita RTM yang juga sebagai pihak berkuasa dalam hal televisyen ini dah 69 tahun ya. Betul. Muda lagi tu sebab Batman pun dah 75 tahun umurnya. Dan ada kajian dibuat tentang betapa hebatnya televisyen ini. Dr. Zakir Naik dalam pidatonya Media and Islam, War and Peace. Kata dia, kalau ada orang mengatakan internet lebih hebat dari televisyen, ini perlu dibaiki balik. Sebab televisyen, kata dia, tetap menjadi media nombor 1 dalam dunia. Sebab di pedalaman, siaran televisyen lebih mudah untuk diterima dan ditonton berbanding dengan penggunaan talian-talian internet. Tengah kampung, liputan 3G-nya pun sampai panjat atas pokok, kadang tak dapat lagi lainnya. Pengguna internet pula kebiasaannya paling aktif kita terhad kepada kelompok celik huruf yang usia dalam 15-35 tahun berbanding dengan TV. Sebab itu TV, kata beliau, dalam dunia sekarang ini ada lebih daripada 20,000 stesen televisyen seluruh dunia. 99% isi kandungannya tak berapa nak halal. Ada 5 bilion manusia yang menonton televisyen. Dan lebih 80% daripada populasi dunia ini boleh dicapai dengan televisyen. Sebab itu pelaburan dalam bidang televisyen mencecah 400 bilion US dollar. Di Amerika Syarikat saja mereka ada 1,673 stesen televisyen. 83 daripadanya adalah stesen keagamaan yang majoritinya agama Kristian. Sebab itu kalau kita sebagai pendakwah tak nak manfaatkan ini, maka kita akan kerugian. Justru itulah ulama-ulama dahulu sangat manfaatkan media dalam penyebaran dakwah mereka. Wallahu a'lam. Ustaz Bat, kalau kita bercakap soal ini, bagaimana kita nak jadikan media ini sebagai pusat ilmu, pusat dakwah, pusat penyebaran Islam? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang kita nyatakan tadi, para ulama dulu sangat memanfaatkan media dalam perkembangan dakwah. Kita ambil contoh Wali Songo. Pertama mereka buat wayang kulit. Wayang kulit ni wayang kulit Jawa Timur, wayang wong di Jawa Tengah, wayang golek di Jawa Barat. Ini semua wayang, dia ada kisah Dewa Suci, kisah Nabi Khidir, ada jimat kalimah soda, itu kalimat syahadat. Siapa ada jimat kalimah soda takkan mati, kata dia. Kemudian ada Petruk jadi raja, kemudian ada Pandu Pragolo, Mustaka Weni, itu semua cerita-cerita dakwah. Begitu juga kitab-kitab yang berbentuk puisi ataupun prosa-prosa yang kemudian dikenali sebagai suluk Sunan Bonang, ataupun kita hari ini termakan budi dengan alat gamelan yang merupakan alat muzik yang digunakan untuk mengiringi tembang-tembang ataupun lagu-lagu Jawa yang bernuansa Islami. Sebab itu sangat terkenal Sunan Giri, dia mencipta seperti jamuran, cublak-cublak suweng, gulak ganti. Begitu juga dengan Sunan Kalijogo, dayang wayang kulit yang paling handal, pencipta lir ilir, pencipta lagu gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacocol, gembelengan, nyungi-nyungi wakul-kul. Dia menyanyi, dia bermedianya cara dengan masyarakat. Dan akhirnya
begitu berjayanya dakwah mereka, akhirnya Islam berkembang di tanah Jawa. Sebab itu kita ambil manfaat. Saya ambil contoh dalam konteks kita sekarang, internet. Penyebaran, kemajuan dan perkembangan teknologi internet telah berlaku dalam tempoh yang sangat luar biasa berbanding dengan mana-mana teknologi komunikasi yang lain. Teknologi internet dah digunakan oleh 1/4 penduduk di Amerika Syarikat hanya selepas 7 tahun diperkenalkan. Bayangkan, bandingkan dengan teknologi lain. Telefon bimbit 13 tahun baru popular. Kalau kita ambil lagi komputer, 16 tahun baru digunakan selepas diperkenalkan. Radio, 22 tahun selepas dicipta baru disebarkan. Televisyen, 26 tahun ambil masa untuk disebarkan. Telefon, 35 tahun. Elektrik, 46 tahun. Kereta, 55 tahun. Tapi internet, 7 tahun saja. Maka kalau tidak diambil perhatian di dalam perkembangan ini, pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai 605 juta orang dan ada 190 juta saja tinggal di Eropah. Kalau kita dapat ambil manfaat menyebarkan Islam, bayangkanlah betapa untungnya kita. Sebab itu cuba kita telusuri laman Google Zeitgeist. Google Zeitgeist ini dia ada ratusan pencarian, query yang manusia seluruh dunia gunakan untuk nak cari perkara di dalam Google. Apakah yang menduduki tempat pertama yang paling dicari oleh manusia? Pertama sekali adalah who is God dan yang kedua what is love. Bayangkan kalau kita ambil manfaat, berjuta-juta manusia boleh mendapat maklumat tentang Islam. Allah. Satu perkara lagi apabila kita sebut soal media ini, penyampaian berita sebagainya, Ustaz Bat, ada satu perkataan yang kita pun baru kenal tentang viral. Apa saja yang diterima, dia suka viralkan. Tambah yang sensasi-sensasi. Kalau ada kemalangan, dia tak pergi tolong, dia pergi record dulu. Sebab apa? Dia nak jadi first in scene, first in screen. Mungkin Ustaz Bat boleh komen sedikit. Terima kasih. Viral ni an electronic form of word of mouth communication ataupun promosi dari mulut ke mulut dalam format elektronik. Itu viral. Perkara ini hampir tidak dapat kita elakkan. Apa sebab? Sebab budaya menyampaikan ini adalah memang menjadi satu perangai manusia. Sementara lagi, bayangkan kajian dibuat MCMC tentang jumlah pengguna telefon bimbit negara kita. Kita di Malaysia ni, penggunaan handphone melebihi 37 juta unit. Mana lebih daripada penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia dalam 28 juta begitu. Tiap tahun meningkat 34 juta tiap-tiap tahun. Sebab itu orang hari ini menggunakan telefon ni, orang sihat, orang sakit, OKU, orang nak pencen, kanak-kanak, pendatang asing, semua. Bila dah ada telefon cerdik ni, smartphone ini, ada pula sibuk nak berFacebook. Ada makcik-makcik baru pencen. Ada satu kes saya dapat dengar cerita, dia pergi ke bank nak buka akaun. Orang tu tanya, makcik nak buka akaun apa? Nak buka akaun Facebook katanya. Kesian tu makcik. Tu kena main dengan kawan dia tu lah. Selangor paling tinggi, 21.1% rakyat Selangor pakai telefon. Jadi bila dah terlampau, gadget ni terlampau banyak. Dan ada kajian yang ilmiah dibuat, paling mengejutkan, seramai 198,286 orang di Malaysia guna 5 handphone satu masa. 5. Amda diguna sampai 5 tu, la ilaha illallah. Dalam kereta satu, dalam laci pejabat satu. Bila benda itu dah banyak, mau tak viral. Bila satu orang sudah memiliki lebih daripada 1, 2, 3 gadget-gadget komunikasi ini, dan sampai satu kajian dibuat 84% wanita, dibuat kajian oleh ringcentral.com, menganggap handphone mereka lebih seksi daripada suami mereka. Oh, ini sudah berbahaya betul. Jadi budaya viral ini dah hampir tak dapat dielakkan. Tapi kita ingin mengambil peluang untuk nak membetulkan. Pertama, nak sampaikan berita, jangan sampaikan berita yang kita tak tahu hujung pangkalnya. Tengoklah saluran rasmi yang ada. Yang kedua, jangan sampai berita yang kita sebarkan itu mengaibkan orang. Sebab itu bila berita ini kita jaga dua perkara. Jangan sebarkan benda yang kita tak tahu. Dan jangan kita sampai mengaibkan berita hasil daripada penyebaran kita itu. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Sebab itu Nabi kita pernah menyebut bahawa antara orang yang beruntung di dunia ini, dia sibuk kaji aib dia berbanding fikir tentang aib orang. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah saya ingat satu coding yang begitu menarik. Kita jangan sebar perkara yang tidak pasti. Jangan sebar yang membuka aib orang lain. Baik saudara, kita akan berehat sekali lagi. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita sudah tiba di penghujung rancangan. Baik, kita nak simpulkan perbincangan kita. Mungkin Ustaz Bat boleh simpulkan apa yang boleh kita belajar dalam tajuk kita ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 16 April 1979, majalah Time pernah keluarkan satu artikel tentang media.
Dalam tulisan mereka dalam tempoh 150 tahun, sejak daripada tahun 1800 sampai 1950, lebih 60,000 naskah buku yang ditulis di seluruh dunia khusus untuk nak menyerang Islam. Dan lebih daripada sebuah buku sehari ditulis untuk nak memburukkan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah kita semua orang Islam buatlah sesuatu. Manfaatkan kuasa media. Bayangkan Nabi Musa dengan kekurangan beliau dalam menyampaikan ceramah, tetapi tongkat itulah menjadi medium dan media untuk beliau berdakwah kepada Firaun dan anggota-anggotanya. Ayo kita jadi orang media. Jadilah pendekar terbilang. Dada beriman, akal sempurna. Janji diikat, sumpah dijaga. Menjalankan kerja, hati pun rela. Memikul beban, bermanis poka. Negara dibina, rakyat dipelihara. Bekerja keras sehabis daya. Demi agama kita. Wallahu'alam. Alhamdulillah.